They tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan, tak sangka ini satu lagi kemenangan Perdana Menteri Malaysia, kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baru saja menang PRK Dun Mahkota, dan kali ini walaun-walaun pembangkang kepimpinan politik yang memusuhi Anwar cuba untuk menggesa Anwar letak jawatan, membubarkan parlimen dan segala macam serangan kepada Anwar Ibrahim. Tapi kita lihat semakin pula Anwar Ibrahim di depan. Saudara-saudara, dalam satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 2 Oktober, Oracle umum labur lebih RM6.5 bilion dalam AI komputer di Malaysia. Bagi saya ini satu lagi berita baik diumumkan untuk seluruh rakyat Malaysia. Oracle hari ini mengumumkan pihaknya merancang untuk melabur US 6.5 bilion bersamaan dengan US 1 RM4.15 bagi mewujudkan wilayah awan awam di Malaysia bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat terhadap perkhidmatan kecerdasan buatan AI dan awannya. Dalam kenyataan pada Rabu, Oracle menjelaskan wilayah awan yang akan diwujudkan itu membolehkan pelanggan dan rakan kongsinya di Malaysia memanfaatkan infrastruktur dan perkhidmatan AI dan memindahkan beban kerja yang penting kepada Oracle Cloud Infrastructure. Oracle turut memetik kenyataan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz yang berkata, kami amat mengalu-alukan pelaburan US 6.5 bilion oleh Oracle di Malaysia yang mewakili satu lagi pengembangan operasi 36 tahun mereka di Malaysia. Tengku Zafrul juga berkata, pelaburan ini akan memperkasakan entiti Malaysia, terutama perusahaan kecil dan sederhana, dengan AI dan teknologi awan yang inovatif dan termaju untuk meningkatkan daya saing global mereka. Beliau berkata, pelaburan itu juga merupakan langkah penting ke arah merealisasikan aspirasi Pelan Induk Perindustrian Baharu Malaysia untuk mewujudkan 3.000 kilang pintar pada 2030. Saudara-saudara yang amat dihormati, bagi saya ini adalah satu kemenangan terbaru Kerajaan Perpaduan dan juga Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan kalau perkara ini akan menjadi booster kepada Anwar Ibrahim untuk terus menjadi PM sehingga penggal seterusnya, bagi saya ini pasti satu kejutan buruk untuk musuh politik Anwar Ibrahim. Saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara yang amat dihormati, sudah pasti sebelum ini kita dengar ada gesaan kepada Anwar untuk letak jawatan, ada gesaan kepada Anwar untuk membubarkan parlimen. Ada yang kata Anwar Ibrahim tidak mengotakkan janji, ada yang kata Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri. Namun saudara-saudara, aku nak tanya sikit. Adakah mereka-mereka ini yang berkata Anwar tak layak untuk menjadi Perdana Menteri, yang perlu membubarkan parlimen dengan segera? Adakah sebenarnya mereka itu layak untuk memegang jawatan Perdana Menteri? Aku nak tanya, rasa-rasanya siapa yang boleh gantikan Anwar dalam masa yang terdekat ini? Saudara-saudara, ini satu tulisan ataupun satu perkongsian daripada Malaysia Kini bertarikh 2 Oktober. Surat, inilah masa terbaik untuk reformasi institusi. Krisis politik pasca PRU 14 pada 2018 dan pandemik COVID-19 telah meninggalkan kesan mendalam terhadap ekonomi dan kestabilan politik Malaysia. Selepas PRU 14, perubahan besar dalam landscape politik Malaysia menyaksikan kejatuhan kerajaan melalui langkah Sheraton yang menyebabkan ketidaktentuan politik berlarutan. Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempoh singkat ini
melemahkan kestabilan kerajaan, dan menyukarkan usaha. Perubahan kepimpinan yang berlaku beberapa kali dalam tempo singkat melemahkan kestabilan kerajaan dan menyukarkan usaha untuk melaksanakan dasar-dasar pemulihan ekonomi yang berkesan. Pada masa yang sama, pandemik COVID-19 melumpuhkan ekonomi global, termasuk Malaysia, dan menekan sistem kesihatan awam negara. Ketidakstabilan politik yang wujud sepanjang pandemik menjadikan usaha pemulihan lebih sukar, menyebabkan rakyat hilang keyakinan terhadap integriti institusi kerajaan. Namun, selepas pilihan raya dan penubuhan kerajaan perpaduan, kita kena berada dalam tempo kestabilan politik yang amat diperlukan. Kemenangan kerajaan perpaduan, khususnya PHBN, dalam beberapa siri PRK baru-baru ini, membuktikan bahwa iklim politik semakin kukuh. Majoriti besar yang dimiliki oleh kerajaan dalam parlimen menyediakan asas yang kuat untuk melaksanakan reformasi yang telah lama tertangguh. Kini adalah masa terbaik untuk merealisasikan reformasi institusi demi memastikan kemakmuran dan pertumbuhan negara yang berterusan. Kerajaan Perpaduan Malaysia telah membuktikan kestabilan luar biasa sejak penubuhannya. Dalam tempo ini, ekonomi mula pulih dengan pelbagai inisiatif baru seperti Pelan Peralihan Tenaga Negara, Pelan Perindustrian Nasional yang dirancang untuk meningkatkan daya saing Malaysia. Di samping itu, rasionalisasi subsidi minyak, elektrik, dan air juga dilakukan bagi mengurangkan beban fiskal dan memastikan kelestarian ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memastikan kejayaan berterusan, reformasi institusi adalah kritikal. Langkah-langkah berikut adalah cadangan konkret yang perlu dilaksanakan untuk memastikan ketelusan, kebertanggungjawaban, dan pemberkasaan institusi. Pengisytiharan aset tahunan oleh PM dan Menteri Kabinet. Tindakan ini akan meningkatkan ketelusan dan mencegah konflik kepentingan dalam kalangan pemimpin. Had penggal perkhidmatan Perdana Menteri dan Menteri Besar Ketua Menteri. Pengasingan kuasa antara Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, pemerkasaan SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. SPRM harus bebas sepenuhnya daripada kawalan eksekutif. Pengukuhan peranan Parlimen. Parlimen harus diperkasakan sebagai badan penggubal undang-undang yang berfungsi secara efektif. Penyamakan semula proses pelantikan jawatan tinggi awam, reformasi sistem pilihan raya, pengawalan dana politik, reformasi dalam sistem kehakiman. Dengan melaksanakan reformasi ini, Malaysia bukan saja dapat memulihkan keyakinan pelabur asing, tetapi juga mengukuhkan integriti dan daya tahan institusi negara. Inilah masa untuk bertindak, dan reformasi institusi harus menjadi keutamaan tertinggi kerajaan perpaduan dalam usaha memimpin Malaysia ke arah masa depan yang lebih makmur. Tan Wei Siang ialah alumni Parlimen Digital Malaysia P050 Jelutong dan Dewan Muda Malaysia P122 Seputih. Saudara-saudara yang menghormati, adakah dengan ini Anwar Ibrahim akan terus menjadi PM selama berpenggal-penggal lagi? Ini maknanya selamat tinggal kepada musuh politik Anwar Ibrahim.